السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sedang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah kurnia pada waktu ini dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran kita di IKIM ini. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan muka ke satu surah yang baru, iaitu Suratul A'raf. Suratul A'raf merupakan antara 7 surah yang panjang yang disebut sebagai As-Sab'ut Tiwal dari surah-surah Al-Quran yang berjumlah 114 itu. Ini merupakan satu surah Makkiyah yang memfokuskan kepada asas dakwah, merangkumi aspek tauhid, kebangkitan serta berkaitan dengan wahyu dan perutusan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi para nabi dan rasul yang diutuskan zaman berzaman. Surah ini dinamakan dengan Al-A'raf, mengambil sempena perkataan dalam ayat yang ke-46 dari surah ini yang bermaksud tempat yang tinggi ataupun perbatasan di antara syurga dan neraka. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sadaqallahul azim. Ini perkataan Al-A'raf yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat ke-46 dan dinamakan sekaligus surah ini dengan nama ini. Sebenarnya sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apa maksud Al-A'raf ini? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, sebagai contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, beliau mengemukakan banyak riwayat yang menjelaskan tentang perkataan A'raf itu sendiri. Dan satu yang menarik, menerusi sebuah riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yaman, annahu su'ila an ashabil A'raf qal faqala hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة فقصرت وخلفت بهم حسناتهم عن النار قال فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله بينهم. Menurut satu riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah ini merupakan seorang sahabat Nabi yang istimewa, di mana beliau ini menjadi sulit kepada Nabi SAW, dan Nabi memberitahu kepadanya dia merupakan satu-satunya sahabat yang mengetahui golongan munafiqin, nama-nama mereka. Disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Keistimewaan Hudzaifah bin Al-Yaman ini, Nabi SAW bila ada kewafatan orang-orang munafik, maka Nabi SAW akan menyuruh sahabat-sahabat lain untuk menyembahyangkan mereka, mengebumikan mereka. Nabi tidak pergi. Jadi yang mengetahui list nama orang-orang munafik ini Hudzaifah. Hudzaifah telah pun menjelaskan bahawa beliau dengar Rasulullah SAW memberitahu bahawa Al-A'raf ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-46 ini, dan sekaligus menjelaskan nama surah ini, iaitulah golongan yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kebaikan dan juga kejahatan dilakukan di dunia dahulu sama berat, menyebabkan kejahatan itu telah membloknya atau menghalangnya dari memasuki syurga. Dan kebaikan-kebaikan dilakukan, amal bakti dilakukan pula kurang, yang menyebabkan dia tidak dapat menyelamatkannya dari neraka. Lalu mereka akan menduduki satu tempat, satu pagar, disebut dalam pandangan ini, hunalika wuqifu ala sur, dia akan dudukkan di atas satu benteng sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keputusannya di antara mereka. Sebenarnya saya mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, antara keistimewaan surah Al-A'raf ini menerusi satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dianggap sahih olehnya,
bahawa Nabi SAW sering membaca dalam salat maghrib baginda alaihi salatu wassalam suratul A'raf. Membaca surah Al-A'raf ini dalam sembahyang maghrib. Masya Allah, Nabi SAW baca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni antara surah yang panjang, tapi Nabi SAW bacanya dibahagikan kepada rakaat pertama dan rakaat kedua. Maknanya ayat ini ada 206 dan surah Al-A'raf dibahagi dua. Maka Nabi SAW membaca dalam rakaat pertama 103 dan rakaat kedua 103. Jelas Al-Hakim nak menampakkan sebenarnya waktu maghrib ini merupakan satu waktu yang panjang. Ini adalah satu pandangan, tapi dalam kebanyakan pandangan lain Nabi SAW hanya membacakan ayat-ayat dari surah Lazim, memandangkan kepada waktu ini waktu yang agak tergesa-gesa bagi para sahabat yang pulang bekerja dan sebagainya. Tapi Nabi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW turut membaca suratul A'raf dalam salat maghrib. Kalau kita di Malaysia ini salat maghrib mula lebih kurang pukul 7 suku dan berakhir lebih kurang pukul 8 suku, 1 jam. Jadi Nabi SAW baca sebanyak 206 ayat ini, dibahagikan kepada 2 rakaat. Ini pun untuk kita mengamalkan perlu dilakukan secara hikmah, mengambil kira keadaan masyarakat, mengambil kira nature kerja mereka. Jangan kita pandai-pandai baca, kita menjadi imam sehingga menyusahkan. Kerana dalam satu hadis yang sahih, Nabi telah menegur seorang sahabat yang bernamanya Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ini menimbulkan fitnah? Kerana engkau telah pun sembahyang zuhur membaca begitu panjang, menyebabkan sahabat-sahabat yang mempunyai komitmen di luar terpaksa mufarakah. Kemudian engkau tuduh mereka ini merupakan munafik, tidak sanggup salat lama. Ini semua muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebagai satu pengajaran bahawa kita mengambil kira berbagai perkara sebelum mempraktikkan sesuatu pandangan itu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, surah Al-A'raf ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatul Tafasir, merupakan surah yang pertama membicarakan tentang para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya surah Al-A'raf ini keseluruhannya menceritakan tentang perjuangan para nabi. Nanti kita akan lihat yang dimulakan dengan Syekhul Anbiya, ketua para nabi. Syekhul Anbiya ni maknanya bukan maksud mengatasi Nabi Ibrahim AS, tidak. Syekhul Anbiya maknanya seorang nabi yang begitu pengalaman, yang menjadi tunggak kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang penting, antara ulul azmi, iaitu Nabi Nuh, dimulakan di pembuka tirai kepada cerita perjuangan para nabi. Dan surah Al-A'raf adalah kisah Nabi Nuh menjalankan tanggungjawab dakwahnya kepada umatnya. Sudah mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat secara ringkasnya pokok intisari perbincangan dari suratul A'raf ini, boleh kita perhatikan kepada beberapa perkara. Kita bahagikan kepada beberapa komponen atau beberapa isi. Yang pertama, surah ini menceritakan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal suratul A'raf ini tentang kehebatan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, perkara yang menjadi pokok perbincangan suratul A'raf ini ialah perkara yang namanya tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan beribadah. Hanya Allah yang mengatur dalam takdir dunia ini, mencipta undang-undang, hukum hakam untuk mengatur kehidupan manusia. Dan dalam surah ini juga kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya bersemayam Allah di atas arash. Kemudian bantahan terhadap perkara-perkara syirik. Dan Allah lah merupakan satu-satunya tempat kita mengabdikan diri. Kita diwajibkan untuk mengabdikan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita akan lihat dalam suratul A'raf ini satu bab yang namanya Asma'ullahil Husna ataupun Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna, Al-Asma'ul Husna ataupun Asma'ullahil Husna. Dan surah ini juga, sidang pendengar sekalian, membawakan kepada kita kisah perjuangan para Nabi dan Rasul sebagai satu tasliyatan, sebagai satu motivasi dan rangsangan kepada Nabi dan juga umat Islam, supaya mereka ini bersedia untuk menghadapi mihnah, kesusahan, ujian dalam menyampaikan agama Allah SWT, kerana perkara yang sama akan dihadapi oleh mereka sebagaimana keperitan yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul sebelum itu menyampaikan risalah tauhid. Dan kita juga akan melihat dalam surah Al-A'raf ini tentang kejahatan dan keingkaran Bani Israel, yang mana beliau ini mereka ni telah diberi berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap ingkar kepada Nabi Musa, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kepada mereka satu musibah
satu ujian, iaitu ditukar rupa mereka menjadi babi dan juga kera, al-qirada dan juga al-khanazir. Ini akan kita bincangkan. Ada pandangan yang menarik oleh Syekh Muhammad Abduh, Al-Imam Muhammad Abduh, yang ditolak oleh para ulama mufassirin muhdatsin yang moden, bahawa pandangan beliau ini terlalu liberal sebenarnya. Yang keempat, kita akan lihat juga sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bahawa surah ini menjelaskan manusia, pembahagian mereka di sisi Allah di akhirat kelak. Satu golongan beriman, satu golongan yang akan memasuki neraka, al-ashqiya, dan yang ketiga iaitu al-a'raf, yang telah kita sebut di awal tadi, dinamakan surah ini dengan nama al-a'raf, golongan yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kebaikan dan kejahatan adalah sama, menyebabkan mereka ini akan tergendala, akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk syurga, tidak masuk neraka, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada mereka hukuman yang tertentu. Dan manusia ini juga kita akan lihat dalam suratul A'raf, sidang pendengar sekalian, bagaimana di kalangan mereka ini yang mengikuti surah Allah Subhanahu wa taala mendapat kemuliaan, tetapi yang ingkar dan mengikuti syaitan, yang mana syaitan ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, bagaimana janjinya tatkala diusir dari syurga waktu enggan sujud kepada Nabi Adam, lalu Azazil ini telah pun membuat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, iaitu anak-anak Nabi Adam. Dan disitulah bermulanya pertemuan di antara al-khairu dan juga al-syarr, kebaikan dan keburukan. Bila syaitan ini mengambil sumpah akan menyesatkan manusia, maka sedari itu, waktu itu manusia harus bertindak menjaga dirinya. Bagaimana nak jaga dirinya? Antaranya kena baca Al-Quran. Al-Quran ini mengandungi petunjuk-petunjuk untuk membawa mereka ke jalan yang benar, menjauhkan mereka dari tipu daya syaitan. Nanti kita akan lihat dalam suratul A'raf ini ayat ke-27 sebagai contohnya, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah menipu kedua ibu ayah kamu, lalu menyebabkan pakaian mereka terlucut dari mereka, nampaklah aurat mereka ini. Sungguhnya syaitan ini melihat kamu, dia dan juga keturunannya, kabilahnya, daripada segi yang kamu tidak melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan syaitan ini sebagai musuh kepada orang-orang, menjadi pembantu, penyokong kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan yang penting. Kita akan lihat dalam suratul A'raf ini, sepanjang suratul A'raf ini ada beberapa kali yang Allah highlightkan perkataan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini antara kriteria yang membezakan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah banyak Allah Subhanahu wa taala tekankan perkataan ya ayuhan nas. Di atas sifat dakwah pada masa itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang masih belum masuki Islam. Berbeza daripada dakwah ini bila berada pada zaman Madaniyah, bila Nabi sudah pun berhijrah. Selepas peristiwa hijrah, ayat-ayat kebanyakannya diturunkan, lalu Allah menunjukkan khitab ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas, untuk mereka yang belum masuk Islam. Dan kebanyakan ditujukan kepada Quraisy sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sudah mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian kita juga akan lihat dalam surah Al-A'raf ini perjuangan para Nabi. Contohnya Nabi Saleh dengan kaumnya, contohnya Nabi Shu'aib dengan kaumnya, dan tidak lupa juga kisah Nabi Musa. Dan dalam surah Al-A'raf ini menceritakan keistimewaan Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun berkata-kata dengannya. Perkara ini juga akan kita jelaskan mengikut persesian para ulama di sulul aqidah. Bagaimanakah Nabi Musa ini dipanggil sebagai wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah pun berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataannya. Bagaimanakah dimasukkan di sini? Dan dalam surah ini juga sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah, surah ini turut menceritakan tentang adab-adab buruk yang semestinya bahkan wajib ditinggalkan oleh kita. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keharusan bagi orang-orang yang beriman untuk datang ke masjid dengan memakai pakaian-pakaian cantik, perhiasan-perhiasan, selagi tidak menimbulkan fitnah, maka ia dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah fahaman setengah manusia yang mengatakan bahawa ada perkara-perkara yang halal tapi tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman.
Artinya Allah Subhanahu Wa Taala membantah perkara-perkara yang selama ini halal, ada manusia yang mengharamkan ke atas diri mereka. Juga akan kita lihat perkara ini. Seterusnya, yang keenam, para alim ulama yang enggan untuk menyampaikan kebenaran dengan telus. Ini satu bandingan yang cukup menakutkan, bahkan satu bandingan yang cukup hina kepada mereka yang suka kepada kehidupan dunia dan tidak mahu menjalankan tanggungjawab dakwah ini. Mereka ini Allah umpamakan macam anjing yang terjeli, tidak hanya begitu, mengharapkan ihsan orang ramai, padahal dia merupakan seorang ahli ilmu tetapi dia tidak sanggup menyatakan kebenaran. Nanti kita akan lihat sedang pendengar sekalian dalam ayat yang penghujung dari suratul A'raf ini, ayat ke-176, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kedudukan orang-orang yang alim yang tidak mahu menjalankan tanggungjawab ini. Seterusnya, kalau kita lihat dalam suratul A'raf juga, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang asal-usul manusia, iaitulah mereka ni dari bapa yang satu, dan manusia semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini begitu jelas bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan syaitan supaya sujud kepada Nabi Adam, nak menampakkan kemuliaan kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali surah ini kita akan lihat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menutup tirainya dengan mengisbatkan perkara-perkara tauhid dan mempersendakan, bahkan memperbodohkan golongan yang menyembah sesuatu yang tidak beri sebarang manfaat kepada diri mereka dan tidak memberi sebarang mudarat, menyembah patung berhala, menyembah perkara-perkara yang tahyul, khurafat. Dan kita akan lihat dia merupakan satu penutup yang berkaitan rapat dengan pembukanya sendiri. Bila ayat yang dimulakan dengan penegasan kepada ilmu tauhid, maka ia juga diakhiri dengan ingatan kepada orang beriman supaya menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu pembentangan yang saya kira penting untuk dapat kita melihat world view, gambaran umum, tasawur am kepada suratul A'raf ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kefahaman. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan mulakan perbincangan dari surah Al-A'raf ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang memberikan cadangan untuk kita meroka dan membincangkan tentang surah yang mulia ini. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.